Okey. So soalan nombor 1. Soalan nombor 1 tentukan. Dah siap lah. Dah siap Kalau tu boleh sediakan pen merah untuk kamu Soalan 1 dah Ibu. teruskan. Soalan 2 belum. Soalan 1 dah, 2 belum. Okey, kita bincang nombor 1 dulu. Ada pen merah? Keluarkan pen merah, tanda terus jawapan kamu. Ni cikgu bagi autoriti untuk kamu menanda latihan kamu sendiri. Okey, tanda bagus-bagus. Okey. So soalan nombor 1. Tengok yang pertama dia kata tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan. Okey, tengok kat sini dia nak, yang pertama dia nak adakah dia ni merupakan ungkapan kuadratik. Yang kedua dia nak dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan. Kalau bukan kenapa? Okey, beri justifikasi ni maksudnya kenapa bukan. Gitu So kita tanda. Yang pertama A, X kuasa 2 tolak 5. Persamaan ungkapan kuadratik ke bukan? Apa jawapan dia? Ungkapan kuadratik ke bukan? Ungkapan kuadratik. Sebab apa dia ungkapan kuadratik? So kita tengok X kuasa 2 tolak 5. Kat sini kita ada A X kuasa 2 tambah BX tambah C. So dia punya kuasa 2 tertinggi ni adalah pada X. Okey, pada X. So betul lah. A dia kat sini adalah sama dengan 1 dan B tidak ada kan. Maksudnya B dia adalah sama dengan kosong. Okey, so B dia kat sini adalah sama dengan kosong. A dia sini adalah depan ni tak ada nilai, maknanya sama dengan 1. Dan C dia adalah sama dengan negatif 5. Okey, so negatif 5. So dia adalah merupakan ungkapan kuadratik. Okey, kalau betul kamu boleh tanda betul. Okey, kemudian soalan C. Adakah dia merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Jawapannya adalah bukan. Sebab apa bukan? Sebab kat sini ada Y, sini ada X. Ada dua pemboleh ubah. Alasan dia kenapa bukan? Sebab dia mempunyai lebih daripada satu pemboleh ubah. Okey. So jawapan bukan adalah jawapan yang betul. Kemudian yang ketiga kita tengok E. Okey, soalan E kita tengok. Adakah ini merupakan ungkapan kuadratik ataupun bukan? Jawapannya adalah bukan. Okey, tepat. Sebab apa bukan? Sebab kat sini kita ada X kuasa 3. Sebab dia punya jawapannya adalah bukan. Betul. Alasan dia kenapa? Sebab kuasa tertingginya adalah kuasa 3. Okey, so sebab itu dia jadi bukan. Okay. Kemudian. Kemudian seterusnya soalan G. Sini kita ada 1 per X kuasa 2 tambah 4X tolak 1. So adakah ini persamaan kuadratik? So jawapannya adalah jawapannya adalah bukan. Sebab apa bukan? Sebab kat sini kita punya X kuasa 2 ni berada di bawah. So macam ni 1 per X kuasa 2. So yang ini dia berada di bawah. So bila berada di bawah, kalau kita pindah dia naik ke atas, maka kita akan dapat X kuasa negatif 2. So ini bukan lagi merupakan ungkapan kuadratik. Okey. Sebab kalau kuadratik dia mestilah kuasa 2. Dia bukan kuasa negatif 2. Kat sini dia kuasa negatif 2 kan. So jawapannya adalah bukan persamaan bukan ungkapan kuadratik. Alasan dia kerana X kuasa tertinggi adalah negatif 2. Okey, yang terakhir. Yang terakhir dia bagi dalam bentuk persamaan. So kalau dalam bentuk ini maknanya kita kena buka dulu kurungan. Okey, ini kena ingat balik apa yang kita dah belajar dulu masa tahun 1, 2, 3 kan. Okey, so kita ada N,
N tolak 2. So bila kita nak buka kurungan, apa yang berlaku? Okey. Apa yang berlaku adalah N kita kena darabkan ke dalam. N ni yang berada di luar kita kena bawa masuk ke dalam. So N darab dengan N, kita akan dapat N kuasa 2. Tolak N darab dengan 2 jadi 2N. Ini ingat lagi tak ni dulu? Okey. So daripada sini kita semak semula. Adakah sama dengan kita punya ni? Ungkapan kuadratik punya bentuk am kan? Okey, tambah C. So X kuasa 2, N kuasa 2. So sama. Jadi kita boleh guna. Kemudian X sini dengan N sini. So boleh guna. Jadi maknanya kat sini A kita bila tak ada tunjuk kat sini, maksudnya sini adalah sama dengan 1. C kat sini bila tak ada maknanya tambah dengan kosong. So ini merupakan ungkapan kuadratik. Okey, so dapat betul semua. Betul semua cikgu. Ya, bagus. Bagus. Betul. Bagus. Terbaik. Okey, nombor 2. Nombor 2 sudah belum? Sudah. Dah. Sudah Okey, so kita semak soalan nombor 2. Kalau ada tak faham terus tanya. Okey, soalan yang kedua, apa yang dia nak? Yang pertama dia kata tentukan nilai A, B, C bagi setiap ungkapan kuadratik yang berikut. Okey, so maknanya kat sini untuk yang ni kita kena keluarkan A dia sama dengan berapa? Depan ni sama dengan 1 kan? B dia sama dengan negatif 2. C dia sama dengan 0. So macam mana kita ambil tu kan? So kita buat kat sini. X kuasa 2. Okay, tolak 2X. So kita bandingkan dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So kita tengok di depan ni tak ada kan nilai. So bila tidak ada nilai maknanya sini adalah 1. Okay, belakang ni tak ada kan. So bila tak ada maknanya tambah 0. So A dia adalah sama dengan 1. B dia adalah sama dengan, okay, sini simbol berbeza. So bila simbol berbeza maknanya kena ambil simbol negatif 2. Kemudian C. Okay, kemudian C sini adalah tidak ada. So bila tidak ada jadi sama dengan 0. Okay, selesai. Yang pertama. Betul. Yang kedua. Okay, yang kedua kita tengok dibagi pada kita negatif 1/2 P kuasa 2 tambah 4P. Okey. Sekali lagi, kaedah yang sama. Setiap kali kita dapat yang ini, bila kita nak keluarkan, kita tulislah supaya kita dapat lihat dengan lebih jelas. Okey. Betul tak sini ada P kuasa 2, sini X kuasa 2. So depan dia adalah negatif 1/2. So maknanya kita punya A adalah negatif 1/2. Kemudian kita punya B. B dia adalah sama dengan 4. So B sama dengan 4. C sama dengan berapa? Tak ada kan? Kosong. Bila tak ada sama dengan kosong. Okey, bagus. Next, kita pergi pada soalan F. Okey, F dia bagi ni je. 4X kuasa 2. Okey, tak apa, tak ada masalah. Kita letakkan kita punya ungkapan dia, bentuk dia, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So, A dia sama dengan A dia sama dengan 4 kan? B dia ada tak? Tak ada. So, bila tak ada, maknanya B dia sama dengan kosong. C ada tak? Tak ada kan? So, maknanya sama dengan kosong. So, A sama dengan 4, B sama dengan kosong, C sama dengan kosong. Okey. Boleh faham Okey, kemudian yang terakhir. Tengok yang terakhir dia kata kita ada 1/3 K kuasa 2 tolak 2. So kat sini kita ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So sekali lagi tengok A dia adalah sama dengan 1/3. A 1/3. B ada tak B?
Ada tak yang ada satu pun boleh ubah kat sini yang tak ada kuasa? Tak ada kan? So bila tak ada, maknanya kat sini adalah B sama dengan kosong. Dan C sama dengan, okey, simbol sama tak? Tak sama. So bila tak sama, ambil negatif 2. Okey. So boleh dapat betul semua? Betul. Okey, bagus. Maknanya faham lah tu kan? Okey, so kalau boleh betul, maknanya faham. Nanti kalau ada masalah, tanya Jangan diam-diam saja. Okey. So, kita akan beralih kepada yang seterusnya. Okey, untuk hari ini. Masa panjang lagi ni, jangan risau. Okey, so kita lihat yang seterusnya. Okey, kat sini dia kata, kita lihat sikit apa beza di antara ungkapan dan juga ni, pelajar ni tanya. Apakah perbezaan antara ungkapan kuadratik dengan fungsi kuadratik? Okey, so apa beza dia? Beza dia, kalau ungkapan dia hanya ada macam ni, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So ini merupakan ungkapan. Okey, so ini adalah ungkapan. Manakala kalau kata fungsi, kalau fungsi dia mestilah di depan dia ni ada ni. Mesti ada fungsi. Fungsi bagi suatu pemboleh ubah. X ni adalah pemboleh ubah. Kalau kat dalam ni dia pakai X, maka dalam fx ni pun dia pakai X. Kalau contoh kita ada f y. So automatik kat sini kita akan gunakan y tambah silap. Tambah by tambah c. Okey. So kalau kata dalam ni kita tukar jadi a. Contohnya fa kan. So automatik kat sini a tak boleh tak sesuai pula kan sebab kat sini kita dah pakai a. Kita tukar huruf z. f z. Kita akan dapat sini a z kuasa 2 tambah b z tambah c. So apa yang ada di dalam kurungan ini adalah sama dengan apa yang ada di dalam pemboleh ubah yang kita guna pakai. Okey, so kalau fungsi kuadratik, syarat dia di depan dia ni mesti ada fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, kita ada satu lagi iaitu persamaan. Bila persamaan, bezanya pula adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Dia mesti belakang dia ada sama dengan kosong. Okey. So, bezanya yang pertama, kalau ungkapan kita hanya ada dia punya huruf sahaja. Okey. Kalau fungsi, maknanya depan tu mestilah ada fx. Dan kalau persamaan, di belakangnya itu mestilah ada sama dengan. Okey, so itu adalah beza di antara yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Yang ni nanti untuk memudahkan kamu boleh buat nota. Okey, yang ni tulis, buat nota bagus-bagus, cantik-cantik dan supaya kita mudah faham. Dan kita tak akan lupa lah nanti bila kita dah buat ulang kaji balik kan. Okey. Okey, so kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, seterusnya. Tadi saya ada bagi tahu kan, untuk bentuk graf, bagi kuadratik. Okey, kuadratik. Kita ada dua bentuk. Yang pertama, bentuk grafnya adalah sama ada begini. Kita ambil yang ni dulu. Sama ada bentuk senyum ataupun bentuk masam. Okey, so macam mana kita nak tentukan bentuk ni? Okey, dia bergantung pada kita punya persamaan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Dia bergantung pada kita punya ungkapan ni. Okey, apa yang membezakan dia? Kalau kata kat sini f fungsi bagi ni kan. Kalau kata a ni nilainya adalah positif. So kita akan dapat bentuk yang ini. Okey, bentuk senyum. Kalau positif dia dapat bentuk senyum. Kalau negatif, okey, nilai a ni adalah negatif, maka kita akan dapat bentuk masam. So kita akan dapat bentuk yang kedua. Okey. So ini adalah untuk bentuk yang pertama, ini adalah bentuk yang kedua. Nanti kalau nak mudah faham, kamu boleh melihat kepada aktiviti kat sini dalam muka surat yang sebelum dia. Cikgu tak tunjuklah satu-satu kat situ kan.
Nanti kamu boleh lihat dengan lebih lanjut sendiri. Okey. So, daripada sini kita nampak bentuk dia. Kalau persamaan ini, A dia nilainya adalah positif, kita akan dapat bentuk kat atas ni. Bentuk dia senyum macam ni. Kalau kita dapat nilai A ni adalah negatif, so secara automatik kita akan dapat nilainya, bentuk dia adalah bentuk yang kedua. Okey. Kemudian, boleh tangkap kat situ. Okey. Kita pergi pada yang berikutnya. Okey. Ni dia bagi tahu sekali lagi kan. Okey. So, kita ada fx A X kuasa 2 tambah BX tambah C. Titik maksimum diperolehi apabila A kurang daripada kosong. So, A kurang daripada kosong tu maknanya nilai A adalah negatif. Okey, so kat sini kalau dia kata A lebih besar daripada kosong, maksudnya nilai A itu adalah nilai yang positif. Okey, seterusnya kita ada bentuk. Okey, bentuk macam ni kan. Okey, dan juga kita ada bentuk macam ni. Okey, lengkungan dia ni sebenarnya adalah sama. Kiri dan kanan dia adalah sama. Daripada bentuk ini, bila kita potong dia kat tengah-tengah ni, okey, ni cikgu potong dia kat tengah-tengah ni kan. Ataupun yang ini, cikgu potong dia kat tengah-tengah ni. Okey, maknanya kalau contoh buku, dia punya tulang dia tu kat tengah. Bila kita lipat, hujung sini dengan hujung sini tu boleh bergabung. Maksudnya dia sekata, dia seimbang. Kamu tengok yang ini kan. Bila dia potong kat tengah ni, kiri dengan kanan ni, bila kita lipat dua, kita akan dapat bentuk yang separuh saja. Kita akan dapat macam ni je. Macam ni. Okey, kita akan dapat begitu je. Okey, bila kita buka balik, kita akan dapat bentuk macam ni kan. Okey, so apa yang dinamakan dengan garisan tengah ni? Sama dua-dua ni sama. Okey, garisan tengah ni disebut sebagai paksi simetri. Iaitu garisan yang membahagi di antara kiri dan kanan. Dia akan jadi pembahagi. Iaitu jadi sama rata. Okey, pembahagi sama rata. Di antara paksi simetri, bahagian yang sebelah kanan dengan bahagian yang sebelah kiri akan jadi sama. Okey. Kemudian kita tengok kat sini kita ada hujung ni kan. Ini kita ni hujung ni, titik hujung ni yang cikgu warnakan sebagai warna biru ni. Okey, titik hujung ni ataupun titik yang dekat atas ni, okey, bila kita buat paksi simetri, kita akan dapat satu yang titik yang paling hujung. Dekat sini kan, dekat hujung ni, itu dinamakan sebagai sama ada titik, okey, titik maksimum ataupun titik minimum. Bila dia ada kat bawah, maknanya kita panggil sebagai titik minimum. Bila dia kat atas, kita namakan dia sebagai maksimum. Okey, itu beza dia. Okey, so kedudukan dia adalah yang paling rendah. Yang ini pula yang paling atas. Untuk jadi maksimum dia yang paling atas. Sebab bila dia melengkung, macam ni kan, bila dia melengkung, maknanya yang berada di paling bawah ini merupakan titik minimum. Bila dia berada paling atas, itu kita namakan sebagai titik maksimum. Okey, boleh faham Dan untuk kita tahu di mana kedudukan dia, kita kena bahagikan dia di tengah-tengah. Okey, so kita tengok. Kat sini ada tak contoh dia bagi? Okey, tak apa. Kita tengok muka surat yang seterusnya. Muka surat 9. Okey. Muka surat 9, kamu tengok pada graf yang dia bagi kat situ rangsangan minda 6 tu kan. Okey, dalam rangsangan minda 6. Okey. Tengok kat sini kan. Ni, garisan tengah ni. Garisan yang di tengah-tengah yang dia buat ni kan. Okey, sorry. Sekejap saya pergi balik. Mana? Ni. Okey, garisan yang di tengah-tengah ni. Okey, ni garisan sini. Ini kita namakan dia sebagai apa tadi? Paksi simetri. Dia berada di tengah-tengah lengkung ni. Okey, dia berada di tengah-tengah lengkung. So itu kita namakan dia sebagai paksi simetri. So paksi simetri
kita nak keluarkan dia. Okey, paksi simetri. Okey, macam mana kita nak tahu persamaan bagi suatu paksi simetri? Okey, kita tengok. Ini dia berada pada garisan tengah ni kan. Okey, kat sini dia menyentuh pada suatu nilai. Ni dia bersilang pada satu nilai. Yang mana nilai ni berada di atas garisan X. Maknanya paksi simetri dia adalah pada X sama dengan berapa ni? 1. So X sama dengan 1. Okey, begitu juga. Kita tengok yang kedua, contoh yang ini kan. Contoh yang ini, kat tengah-tengah dia mana? Sini kan? Okey, so kita nampak dengan jelas kat sini kan dia punya garisan tengah. Okey, ni dia bersilang kat mana ni? Sini kan? Okey, pada garisan apa? Pada garisan X. So maknanya dia punya persamaan paksi simetri dia adalah X sama dengan sini negatif 1. So dapat sini negatif 1. Okey. So, dia berada di tengah-tengah. Kemudian, kita lihat. Okey, untuk titik. Ni kan kita ada sini kan. Ini paling bawah. So, ini kita namakan sebagai titik. Apa tadi kalau bawah? Minimum. Okey, kalau macam ni kan. Ni paling atas kan. So, ini kita namakan sebagai titik maksimum. Okey. Baik. So untuk paksi simetri, ni contoh kalau paksi simetri ni kalau saya potong kat tengah-tengah ni, okey, dia kena pada X sama dengan 1. So dia punya paksi simetri dia adalah X sama dengan 1. Okey. So kita tengok yang seterusnya. Okey, ni kat tengah ya. Jadi paksi simetri, okey, X adalah sama dengan nilai, okey, ni dia kena pada di mana titik dia tu berada. Okey, so kita boleh jadikan X sama dengan hash. Hash tu adalah pada garisan ini. Okey, sama juga kat sini. X boleh jadi sama dengan M. Okey, hash ke M ke tak kisah. Yang penting hash dengan M ini merupakan suatu nilai pada graf tersebut. Okey, so kalau kata dalam graf dia adalah sama dengan 1, so 1 lah dia punya hash tadi kan. Kalau dia punya ni negatif 1, maka negatif 1 lah. Okey. Kita tengok dengan lebih lanjut. Okey. Tengok sini kita tengok pada latihan. Kita bincang latihan ini dulu. Sebelum kita buat, kita cuba bincang. Okey, so kat sini dia kata, tentukan bentuk graf fungsi kuadratik yang berikut. Okey, bentuk dia senyum ke bentuk masam. So yang ini yang pertama. Okey, soalan 1A di muka surat. Surat apa tu? Muka surat 10. Okey, muka surat 10. Okey, tentukan sama ada bentuk dia senyum ke masam. So, yang ini mana satu? Satu 1A. Senyum ke masam? So, bentuk? senyum. Okey, betul. Bentuk senyum. Kenapa? Sebab apa? Sebab sini A di depan dia kalau tak ada apa-apa nilai maknanya 1 kan. So A sama dengan 1. 1 ni adalah positif. So bila positif maka kita akan dapat bentuk senyum. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua A dia sama dengan berapa tu? A dia sama dengan negatif 1 kan. So negatif 1 ni nama pun negatif kan. So, jadi negatif, maka bentuk dia adalah bentuk masam. Okey. Dah selesai Okey, kemudian kita tengok yang kedua. Soalan yang kedua apa ni dia nak sekarang ni adalah okey, bagi setiap graf fungsi, okey, nyatakan julat bagi nilai A dan nyatakan sama ada graf tersebut mempunyai titik maksimum ataupun titik minimum. Okey, so julat nilai bagi A. Okey, persamaan kita F X sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So bila julat maknanya kita kena guna simbol ini. Lebih besar daripada atau lebih kecil daripada atau lebih besar dan sama dengan ataupun lebih kecil dan sama dengan.
Okey, sekarang ni kita tengok yang soalan 2 ni, bentuk dia senyum kan? So bila bentuk senyum, maknanya A dia adalah positif. So bila A dia adalah positif, maknanya A lebih besar daripada kosong. So itulah dia punya julat nilai bagi A. Macam yang kedua ni pula. Okey, so agak-agak A apa? A lebih besar daripada kosong ke A lebih kecil daripada kosong? Kecil. Ya, lebih kecil. Sebab apa lebih kecil? Sebabnya dia dalam bentuk negatif kan? Sebab dia bentuk massa maka nilainya negatif. Bila negatif maknanya lebih kecil daripada kosong. Okey, kemudian tengok dia nak maksimum ke minimum. Sekarang ni yang ni berada di bawah. So di bawah maksimum ke minimum? Minimum. Okey, dan yang di atas ni pula ke atas kan? Nama pun ke atas kan? So bila ke atas maksudnya dia ni minimum ke maksimum? Maksimum. Okey, so maksimum. Okey, dah selesai. Okey, kita pergi kepada nombor 3. Okey, nombor 3 ni saya nak kamu cuba buat. Boleh ke? Dia kata tentukan. Saya tunjuk dulu untuk soalan A, kemudian soalan B, C, D tu saya nak kamu cuba Okey, tentukan titik maksimum atau titik minimum, nyatakan paksi simetri bagi setiap fungsi kuadratik di bawah. Okey, so kalau fungsi paksi simetri kita kena tengok Okey, kita tengok nilai dia. Yang ini berada pada kosong. 0, 2, 4, 6, 8. So 8. Okey, untuk dapatkan paksi simetri dia kena bahagi 2 kan? So 8 bahagi 2 sama dengan 4. So pada garisan 4 kita kena buat garisan. Okey, buat garisan putus. Okey, buat garisan putus. So untuk dapatkan paksi simetri, persamaan paksi simetri, tulislah sikit. Soalan 1. Okey, A. Okey. Persamaan paksi simetri. Okey, persamaan paksi simetri kat sini X kan? So X sama dengan 4. So X sama dengan 4. Kemudian yang kedua dia nak apa? Titik maksimum ataupun titik minimum. So dia berada kat bawah. So kalau kat bawah maknanya dia adalah titik apa? Minimum. Okey, selesai. Okey, boleh tak kamu cuba buat untuk yang kedua ni? Tengok kat sini. Ni 6 kan? 6. Sini kosong kan? So kalau kita bahagi 1, 2, tengah-tengah dia mana? Sini kan? So kena buat garis putus kat tengah-tengah ni. Okey, so tengah-tengah ni berapa ni? 2, 4. So tengah ni berapa? Agak-agak. 3 lah kan? So 2 tambah 4. Okey, 2 tambah 4 bahagi dengan 2. So 2 tambah 4 jadi 6 bahagi 2. So dapat 3. So kat tengah-tengah ni 3 lah. Maknanya X kita sama dengan 3. So dia punya persamaan simetri dia adalah X sama dengan 3. Okey, so cuba selesaikan untuk soalan C dan juga soalan D. Okey, cikgu bagi masa dalam lebih kurang 5 minit. 5 minit macam lama kan? Sekejap je benda ni rasanya. Okey, boleh cuba buat sekarang. Salin soalan, lepas tu cuba buat. 5 minit lah sebab salin soalan kan ambil masa sikit. Okey. Okey, praktiskan diri 1.1B, soalan 3C dan soalan 3D. Okey, 5 minit Nanti sekejap lagi cikgu bagi link baru lagi. So yang ni kita berhenti kat sini